Betul ya. Ada dua aspek. Satu yang mengambil PHLS itu sebagai satu yang serius, vocation, pekerjaan. Satu lagi sebagai satu yang sifatnya freelancer, ya, part time. Sehingga ke hujung saya tidak dengar betapa kalaulah PHLS itu ditetapkan keperluan untuk ya mempunyai lesen vocational GDL itu, apakah ia akan terkait ataupun kuasa ke atas semua, ataukah ketika itu masih ada lagi ruang untuk yang lain mengambil ia sebagai satu sumber pendapatan ya, tambahan yang diizinkan. Kalau universiti student dan sebagainya, siapa pun yang nak berkecimpung, ia diizinkan lagi, masih lagi diizinkan sebagai ya, freelancers. Itu satu soalan yang saya tertinggal kerana tak diberikan peluang lebih awal tadi. Apapun saya memerhatikan bahawa orang undang-undang yang dikuatkuasakan ini sudah pun berkuat kuasa ataupun diperbincangkan lebih awal yang ketiga di R11 ini, ya, yang ringkasnya adalah keperluan kepada pengangkutan rentas ya jiran dan rentas tetangga khasnya ASEAN, yang mana saya kira to regularize ya, untuk kita wujudkan apa yang dikatakan sebagai keseragaman dan juga kawalan ya, supaya wujud di sana persefahaman. Dan perkara yang dibangkitkan tadi saya memerhatikan ya, dalam kerangka kerja ASEAN ini, itu adalah satu yang sangat menasabah. Cumanya perlu kita pastikan bahawa kita sebagai sebuah negara antara negara anggota ASEAN ya, perlu mendapatkan satu kedudukan yang tidak lopsided ataupun kita tidak tergendala kerana kita tidak regulate ya, dan kita tidak memastikan pelaksanaan perkara-perkara yang disebutkan dalam rang undang-undang ini ya. Jadi pindaan rang undang-undang ini, saya kira tentunya Menteri akan memberikan penerangan betapa mustahaknya perkara ini dikuatkuasakan. Jadi dalam hal ini saya sekali lagi menyebutkan bahawa ada perkara-perkara lebih awal tadi yang tidak tuntas dijawab, dan kita sekarang masuk kepada rang undang-undang. Saya seperti kurang lebih dengan Arau tadi, kerana mengharapkan akan dapat dipanggil lebih awal, tetapi dipanggil pertama di sini. Jadi saya tidak sangat saya tidak sangat bersedia untuk berbahas tentang perkara ini. Apapun saya nampak keperluan untuk ASEAN Framework of Goods Transportation rentas negara dan interstate transportation ini perlu diselaraskan, diregulate. Cumanya hal PHLS yang dikeluarkan itu pun saya kira perlu sikit komentar yang lebih, supaya dalam hal ini dianggap dalam pindaan yang itu tidak dimasukkan dalam ya, tidak dimasukkan ataupun dikecualikan dalam pemakaian dalam seksyen 14 dalam pasal 7 itu. Itu saja pengetua, saya pun maaf kerana tidak dipanggil lewat dan tidak terkait dengan di R11 ini. Apapun saya ucapkan ya, berbanyak terima kasih, dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri yang akan datang, dan kita penuhi waktu-waktu yang berbaki dalam Ramadan ini untuk mengejar segala amalan-amalan yang baik kepada seluruh umat Islam, seluruh negara dan khasnya di Kuala Selangor. Terima kasih atas peluang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Kral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Yang Dipertua. Bagi pindaan Seksyen 14, cadangan saya, adakah lesen perniagaan yang dimaksudkan di dalam Seksyen 14 ini adalah sama seperti lesen vokasional yang dinyatakan dalam Akta 333 dan Akta 715. Yang kedua, sekiranya tidak, adakah lesen perniagaan ini hanya perlu dikuatkuasakan kepada kenderaan P-hailing di Sabah, Sarawak dan wilayah Kesatuan Labuan sahaja? Pindaan Seksyen 21A saya bacakan, selain mana-mana dokumen lain yang dikendaki di bawah akta ini, satu permohonan untuk memperbarui suatu lesen hendaklah disertakan dengan dokumen yang berikut: B. Laporan prestasi tahun sebelumnya berhubung dengan
jumlah bilangan penumpang atau jumlah sukatan barangan yang dibawa. Soalan saya, adakah ini membawa maksud yang performance ataupun prestasi para pemain dalam industri e-hailing ataupun kenderaan perdagangan juga akan jadi faktor kepada pembaharuan lesen perniagaan mereka? Selain itu, apa pula status e-hailing yang makin hari semakin tertindas? Adakah masih tiada harga lantai kepada perkhidmatan e-hailing yang makin hari semakin tepu dengan persaingan? Tuan Yang di-Pertua, untuk seterusnya, adakah pindaan akta ini terikat dengan mana-mana perjanjian ataupun MOU di antara kerajaan Malaysia dengan negara jiran di bahagian Sabah, Sarawak dan juga Brunei? Sekiranya pindaan ini dilakukan, maka apa manfaatnya kepada pemain industri negara seperti industri pelancongan, logistik seperti perkhidmatan pengangkutan barangan? Bukankah pembukaan sempadan seperti ini akan buka kepada kenderaan perdagangan negara asing yang juga akan berimpak yang negatif kepada industri tanah air jika tidak dikawal? Adakah kerajaan juga akan menyekat apa sahaja kenderaan dari luar Malaysia memasuki Malaysia sekiranya mendapati kenderaan perdagangan ini tidak menepati peraturan di negara mereka atau mereka pun kena menepati peraturan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan di negara ini? Itu sahaja yang di-Pertua. Sebagai akhir, saya mengucapkan juga selamat meneruskan ibadah Ramadan dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, terutama kepada yang beragama Islam, juga kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di Parlimen Kuala Kerau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerau. Saya jemput Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberikan peluang sekali lagi untuk berbahas tentang Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan tahun 1987. Rang Undang-Undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Pindaan 2023 bertujuan meminda Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987. Antaranya memperuntukkan kenderaan e-hailing menjadi kenderaan barangan yang tertakluk kepada lesen perniagaan penghantaran. Kementerian Pengangkutan wajar mempermudahkan urusan bagi pelesenan kereta sewa kepada pengusaha-pengusaha baru serta pelesenan teksi. Melalui inisiatif ini, pengusaha dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam teksi dan kereta sewa serta memberi peluang pekerjaan kepada rakyat bagi meneruskan kehidupan pada era kos sara hidup yang semakin meningkat ini. Yang ketiga, kerajaan wajar memberi moratorium khas kepada pengusaha kereta sewa dan teksi bagi membantu kelangsungan hidup, malahan dari segi pengusaha teksi pula sering bersaing dengan pengusaha kereta sapu yang lebih menarik minat di kalangan pelanggan kerana mudah untuk membuat tempahan pada satu-satu masa. Di samping itu juga, yang keempat, permohonan lesen teksi dan kereta sewa yang dibuka secara umumnya katanya akan membantu teksi sedia ada memiliki lesen sendiri dan mengatasi isu sewa pajak lesen yang dianggap tidak adil serta membebankan pemandu sebelum ini. Yang kelima, kota kelulusan lesen teksi dan kereta sewa ditetapkan sebanyak 1,000 lesen bagi tahun 2022. Kita berharap pihak APAD dapat memberikan kota tambahan pada 2023 dengan mengandalkan jumlah kota tersebut. Yang keenam, justru itu pihak kerajaan juga diharapkan dapat membuka peluang kepada pengusaha baru, terutamanya generasi muda, untuk menceburi sektor pengangkutan awam sekaligus merancangkan lagi ekonomi negara. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, kita dalam bulan Ramadan dan akan sudah pun dekat dengan perayaan Aidilfitri. Antara isu yang sering bermain ataupun berlegar di dalam negara adalah isu kemalangan jalan raya yang tinggi. Kita faham kenderaan-kenderaan perdagangan ada tarikh-tarikh yang tidak dibenarkan bergerak di atas di dalam pekan dan sebagainya ketika musim perayaan. Saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Pengangkutan, kempen keselamatan jalan raya ini telah kita jalankan sepanjang tahun ataupun telah begitu lama. Dan saya harap dapat dipertingkatkan, Kementerian Pengangkutan dapat mempertingkatkan kempen keselamatan jalan raya ini dengan memaparkan
gambar-gambar kemalangan jalan raya ngeri, mangsa-mangsa kemalangan jalan raya yang ngeri, yang menghadapi kecacatan dan sebagainya di media-media sosial. Selain daripada media-media elektronik, kepunyaan kerajaan melalui laman-laman Facebook, kementerian dan sebagainya, supaya ia menjadikan satu kesedaran kepada pengguna-pengguna jalan raya, khususnya anak-anak muda. Jadi Tuan Yang di-Pertua, oleh kerana ini adalah ucapan perbahasan yang terakhir untuk sesi pada kali ini, saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa dan menggandakan ibadat kepada semua yang beragama Islam, dan saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Ya. Ada masa lagi, celah sikit boleh? Boleh. Terima kasih. Ujung-ujung nak celah balik. Terima kasih Badan Serai, terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Tadi Badan Serai cadang supaya dipaparkan gambar-gambar kemalangan tu. Satu niat yang baik untuk memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya. Satu sudut lagi, adakah dia nanti akan mendedahkan kepada aib keluarga mangsa berkenaan, mungkin dia tak selesa. Jadi agak macam mana nak atasi isu tu Badan Serai? Terima kasih. Terima kasih Al-Ustaz. Saya adalah exco pengangkutan di negeri Kedah. Jadi pemaparan kempen-kempen yang menunjukkan gambar-gambar kemalangan ini di bahagian muka itu mungkin kita boleh kaburkan, dan kita tak kenal lah siapa yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Di peringkat negeri Kedah, saya galakkan kepada MKJR negeri Kedah untuk tingkatkan kempen melalui media sosial, melalui TikTok dan sebagainya, supaya anak-anak muda yang kebanyakannya adalah antara mangsa kemalangan yang tinggi mendapat kesedaran melalui kempen-kempen yang kita jalankan. Terima kasih Pokok Senal Al-Ustaz. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Selamat Raya. Terima kasih Yang Berhormat Badan Serai. Saya jemput Yang Berhormat Arau. Terima kasih kepada Yang Di-Pertua, yang dikasihi Menteri Timbalan Menteri. Semasa Yang Berhormat sebut kata ramai di Dewan sana, hanya seorang ya Timbalan Menteri daripada Limbang. Jadi saya pun cek tengok adakah mereka mengadakan persidangan terus tanpa henti. Ya, sama. Tapi lepas tu kami monitor lah, walaupun tak apa. Yang Berhormat, yang paling penting kita akan buat yang terbaik untuk semua rakyat. Saya nak cakap satu tajuk supaya kita lebih fokus. Tajuknya taksi. Kita tahu taksi bila taksi sapu masuk, Grab masuk dan sebagainya, mereka menghadapi masalah. Masalahnya ialah mereka terpaksa bayar semua, insurans bayar dan lain lagi. Tapi yang lain tak bayar. Tetapi itu pendek sebab telah dibincang dengan hangat dan dahsyat. Apa keputusannya? Inilah keputusannya bahawa kerajaan mengeluarkan lesen tambahan taksi 1,000 pada tahun 2022 yang telah disebut oleh Padang Serai tadi. Lepas tu kita mengeluarkan lesen baru. Lesen baru alright, iaitu saya tak tahu lesen baru ni di mana nak dikeluarkan. Adakah di tempat yang kurang teksi dan sebagainya, atau ikut kota negeri. Contohnya macam katalah Perlis, Kelantan, Terengganu bagi 800, negeri lain 200 kah? Sebab di samping kita melakukan apa saja aktiviti daripada pihak kerajaan, kita nak pastikan ianya ada hubung kait dengan aktiviti ekonomi. Yang saya nak sebut sekarang ni ialah rakyat Malaysia dan juga orang muda di Malaysia. Supaya kota baru ini dia bagi, di samping kita nak tolong driver taksi yang membuat pajakan dan sebagainya, kita nak tolong orang muda yang sekarang ini tidak ada pekerjaan. Kita bagi 100% kepada orang muda. Kota tambahan 1,000, kalau boleh 2,000 lah. Ya. Kota tambahan kepada orang muda, lesen taksi. Kita nak tengok orang muda, mungkin umurnya berapa ya? Umur mungkin 25 tahun ke bawah ataupun 21 tahun ke bawah. Orang muda. Betul-betulnya orang muda, sebab mereka juga nak menceburi lapangan yang mungkin setengahnya orang muda ini anak kepada pemandu teksi. Kalau kita pergi Felda, ada generasi kedua. Yang lain pun ada generasi kedua. Tapi teksi
apakah teksi kita nak masukkan juga generasi kedua? Boleh. Ataupun kita bagi pilihan terbuka kepada rakyat Malaysia, mungkin kelulusan tertentu dan sebagainya, supaya mereka boleh mencebur diri dalam perniagaan teksi. Jadi dengan itu orang muda terasa mereka diperjuangkan. Ini banyak pihak yang kata kita akan perjuangkan nasib orang muda, kita akan bagi macam-macam, tetapi tak nampak. Yang nampaknya ialah retorik bahawa mereka akan bagi itu, bagi ini. Tetapi saya minta Yang Berhormat umumkan ini. Kata akan bagi pada orang muda, sekurang-kurangnya Yang Berhormat dan parti Yang Berhormat itu akan juga disenangi. Tetapi kalau setakat kita umum bahawa 1000 teksi kita akan bagi lesen, tapi di mana orang muda? Tapi kami, Yang Berhormat, Pak Guh ada sini, bahawa kalau kami memerintah, kita akan pastikan 100% kita bagi pada orang muda. Kalau kita tawan Selangor pun, kita akan bagi pada orang muda. Jadi kita minta pertimbangan yang wajar diberi kepada orang muda, bukan sahaja lesen teksi, lain-lain lagi. Sebab kalau untuk P-hailing memang orang muda, tetapi teksi ini yang lebih besar kita bagi kepada orang muda, dan kita tolong mereka dari segi kemudahan pinjaman. Sebab kadang-kadang kita dia orang dapat lesen, tak dapat pinjaman, terpaksa pergi gadai lagi lesen teksi. Ini masalah besar. Supaya semua agensi kerajaan, apa yang dia buat jangan tergantung. Teruskan sampai habis. Supaya kalau dia bagi lesen taksi, pastikan tolong mereka sehingga mereka selesaikan semua urus niaga berhubung dengan teksi. Kalau tidak, saya kesian. Banyak bukan ini saja, termasuk kementerian lain yang mengeluarkan lesen sawit dan juga lain-lain lagi, tetapi lepas tu mereka terpaksa mencari pinjaman. Kalau kita buat macam ni, kita boleh kawal supaya lesen yang kita bagi itu bernilai tinggi kepada diri sendiri, bukan bernilai tinggi mereka telah berjual. Jadi orang muda, kami akan perjuangkan nasib anda semua dan juga para rakyat Malaysia, dan Kementerian Pengangkutan saya percaya akan beri pertimbangan, dan Menteri saya ingat tak payah rujuk pada Kabinet, dia boleh umum ini. Kalau dia tak umum ini, maka itu kesilapan yang besar. Kami nak umum di ini bahawa kalau kami memerintah, kita akan pastikan orang muda diperjuangkan nasib mereka. Sama Hari Raya semua, saya minta maaf raya batin. Saya di antara orang yang banyak mengeluarkan kata-kata. Saya minta maaf kepada semua kalau terkasar bahasa. Kalau ini yang terakhirnya, semoga Allah merahmati kita semua. Tetapi insyaAllah kita jumpa pula di pekan akan datang. Dalam apa bentuk sekalipun, kita tunggulah nanti tengok keadaannya. Supaya kita semua bersama dan selamat Hari Raya maaf zahir batin. Terima kasih Puan Pengerusi yang telah tak gantung Yang Berhormat keluar saya yang betul keluarkan saya semalam setelah 30 tahun. Yang Berhormat lah orang muda yang telah suruh keluar sekejap pegang gantung, dia suruh keluar sekejap. Ini okey, terima kasih, dan supaya saya sedar ke depan ni jangan lagi bergaduh. Cuma kesiannya sebab yang seorang lagi tak nak keluar. Saya adalah orang yang sentiasa ikut undang-undang. Di arah saya akan ikut, tidak ada masalah. Jadi selamat Hari Raya kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Saya minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab dalam masa 10 minit. Terima kasih Puan Ketua. Sebenarnya banyak yang dibahaskan tadi tidak ada hubung kait pun dengan rang undang-undang yang dibentangkan. Terutamanya Yang Berhormat Arau. Dia luar tajuk. Saya tahu dia bukan nak cakap di dalam Dewan, dia nak cakap depan TikTok dia. Itu taktik dia lah. Yang Berhormat, Namun begitu, tajuk teksi Yang Berhormat 36 tengah jahat. Tajuk teksi termasuk dalam rang undang-undang. Yang Berhormat, Saya bincang, saya buat persediaan. beberapa pindaan ini tidak melibatkan taksi. Yang kita buat pindaan ini ialah P-hailing dan juga kenderaan perdagangan merentas sempadan. Dia tak melibatkan taksi, Yang Berhormat. Tapi tak apa, saya akan jawab. Yang Berhormat, ini bawa Kementerian Yang Berhormat, teksi termasuk bidang kuasa. Kalau Yang Berhormat tak mahu ambil teksi, saya bagi kementerian lain, tak ada masalah. Yang Berhormat, Puan Ketua, sebenarnya untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, pindaan rang undang-undang berkenaan dengan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Pindaan ini ataupun LPKP ini adalah konsekuensial kepada apa yang kita telah pun pinda dalam rang undang-undang sebelum ini, iaitu untuk Akta Pengangkutan Awam Darat. Cuma bezanya, saya harap bahawa semua pihak, terutamanya ahli-ahli Yang Berhormat, memahami punca kuasa ataupun bidang kuasa dalam pengangkutan di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak.
Pengangkutan awam darat ini dia dikawal sedia melalui dua akta yang berlainan. Kalau di Semenanjung Malaysia, kita dikawal sedia di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat, dan agensi yang bertanggungjawab untuk pengangkutan awam darat ini, terutamanya kenderaan perdagangan, adalah dipanggil Agensi Pengangkutan Awam Darat, APAD, APAD, yang dulunya SPAD, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Itu bidang kuasanya hanya tertakluk di Semenanjung Malaysia, tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi apabila kita nak membuat sesuatu, terutamanya berkenaan dengan e-hailing ataupun P-hailing, selepas kita pindah untuk Akta Pengangkutan Awam Darat, kita juga kena pindah Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan. Kerana LPKP ini adalah dua agensi yang berlainan di Sabah dan Sarawak, di mana ada LPKP Sabah dan juga LPKP Sarawak. Jadi dua agensi ini kawal selia untuk kenderaan perdagangan di Sabah dan Sarawak dan juga di Labuan. Jadi itu yang kita kena fahami. Mungkin Arau dia tak berapa fasih. Tapi tak apalah. Seperti biasa, Arau memang dia bahas, dia tak ikut kerangka tu. Namun begitu, Puan Ketua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat Kuala Selangor yang bertanya sama ada isu lesen P-hailing ini terpakai kepada semua jenis P-hailing. Adakah ia terpakai untuk sebagai pekerja tetap ataupun part-time? Okay. Untuk makluman Yang Berhormat, Seksyen 56 dan 57 Akta Pengangkutan Jalan telah menetapkan bahawa lesen vokasional merupakan satu lesen memandu yang diwajibkan kepada mana-mana individu yang hendak bekerja sebagai pemandu, penunggang atau kelindan suatu kenderaan perkhidmatan awam atau kenderaan padangan. Kewajipan ini tidak mengambil kira sama ada individu berhasrat bekerja secara tetap maupun sebagai part-time atau freelancer, kerana perkara ini adalah merupakan pilihan peribadi individu tersebut mengikut kesesuaian masing-masing. Perkara ini sama seperti ditetapkan kepada pemandu e-hailing sebagai contohnya, yang turut terdapat pemandu yang memilih bekerja sebagai part-time ataupun freelance. Seperti yang Muhammad ketahui, unsur-unsur dalam gig ekonomi ini, dia suka untuk cakap full-time ataupun part-time ataupun freelancer. Tetapi kita ada kawal selia. Tak kira lah sama ada dia bekerja sebagai freelance atau tidak, masih tertakluk kepada kawal selia. Awal tadi, maaf Pengerusi, Pengetua, awal tadi Menteri ada menyebutkan, mengisyaratkan supaya sesuatu pengubalan undang-undang itu jangan sampai ia become dengan izin ya kita overregulate ya, sehingga kan ia menjejaskan ya pendapatan yang harus boleh diberikan peluang ya, kepada freelancers. Hari ini sudah tidak boleh kerana kewajipan ini, dan kalau kita pun tidak mahu ia diambil mudah ya, under regulation ataupun juga over regulation. Di situ yang maksud saya penting untuk kita perjelaskan, tapi Menteri telah jelaskan ini adalah kesan daripada pengubalan undang-undang yang seperti ini. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Kuala Selangor, memang kita mengambil maklum dan seperti yang saya nyatakan tadi, kita telah memberikan komitmen bahawa apa sahaja kawal selia, regulation yang kita nak laksanakan ini tidak akan ke arah over-regulated. Sebab kita tahu bahawa gig economy ini kalau over-regulated, it will kill the industry dengan izin. Jadi memang kita tahu bahawa kita nak mengambil satu pengimbangan, satu balancing. Pada satu pihak kita nak kawal selia. Mengapa nak kawal selia? Nak pastikan keselamatan, nak pastikan isu kebajikan. Itu kita kawal selia. Tetapi kalau terlalu kawal selia, ia tak menggalakkan industri tersebut. Jadi kita akan cuba pemudahkan. Dan memang dalam beberapa bulan ini, apabila saya kembali ke Kementerian Pengangkutan, banyak pembincangan dengan pegawai-pegawai di peringkat kementerian. Dan memang ada satu anjakan paradigma di kalangan pegawai-pegawai Kementerian Pengangkutan juga, terutamanya di bahagian darat. Anjakan paradigma dari segi kawal selia. Bagaimana kita nak permudahkan, umpamanya isu lesen PSB. Kita nak permudahkan. Termasuk apa yang kita nak syaratkan sebelum ini, mungkin akan dilonggarkan. Jadi ada pengumuman-pengumuman yang akan saya buat dalam masa terdekat supaya kita akan bawa satu dasar yang lebih memudahkan kepada pemain-pemain industri ini ataupun gig economy workers ini. Terima kasih Menteri, mantap. Ya, terima kasih. Seperti yang saya katakan, semalam baru diumumkan had usia untuk e-hailing dan juga kenderaan taksi telah pun dipanjangkan. Itu antara semangat yang kita bawa. Pada satu masa kita nak bagi sedikit kelonggaran kepada pemandu. Pada masa yang sama keselamatan juga akan dijaga. Itu yang kita cuba mencari balancing tersebut. Puan Ketua, berkenaan dengan
persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuara Kelau, harga lantai kita belum lagi putuskan, belum ada dasar harga lantai, tapi kita sedang masih teliti dan bincang berkenaan dengan harga lantai. Manfaat kepada industri logistik tempatan seperti yang saya katakan, menjawab persoalan daripada Jerantut tadi, apabila kita buka kepada pasaran kepada negara asing juga membuka pasaran mereka kepada pemain industri kita. Jadi dia reciprocal, kedua-dua pihak. Jadi kita pun boleh masuk negara mereka apabila dibuka nanti. Beza antara OL dengan lesen vocational. Dua lesen terlibat adalah dua lesen yang berbeza. Lesen vocational merupakan satu lesen memandu yang diwajibkan kepada mana-mana individu yang hendak bekerja sebagai pemandu, penunggang atau kelindan suatu kenderaan perkhidmatan awam atau kenderaan barangan. Manakala lesen pengendali adalah lesen yang diwajibkan kepada suatu pengendali atau syarikat yang mengendali atau menyediakan perkhidmatan tersebut. Jadi satu kepada pemandu, satu kepada syarikat. Syarat had muatan sebagai syarat pembaharuan lesen. Pindaan kepada Perenggan 21A-1-B-1 Akta 334 adalah pertujuan untuk menjadikan jumlah sukatan barangan atau had berat muatan kenderaan perdagangan sebagai sebahagian daripada dokumen yang disertakan bagi pembaharuan sesuatu lesen. Maknanya, pemilik kenderaan barangan kelak akan diwajibkan mengumpulkan had berat barangan yang akan dibawa di dalam kenderaan barangannya tertakluk kepada had BDM kenderaan tersebut. Jadi ini beberapa syarat yang dikenakan kepada pelesenan. Poin yang kedua, Padang Serai. Yang Berhormat Padang Serai berkenaan dengan memudahkan proses pengawasaliaan kereta sewa dan moratorium khas kepada kereta sewa, itu kita akan teliti lebih lanjut. Isu pajak lesen kereta sewa dan taksi yang membebankan, memang ini isu-isu memang lama yang telah pun banyak kita bincangkan, yang kita akan terus lihat bagaimana tambah baik dasar sedia ada. Kota tambahan permit akan dipertimbangkan sekiranya terdapat keperluan. Syarikat pengendali boleh mengemukakan permohonan kepada APAD ataupun LPKP di Sabah dan Sarawak. Kita setakat ini tak ada dari segi ceiling kota. Jadi kalau ada keperluan, ada permintaan, kita tak ada masalah untuk luluskan kepada kota permit untuk taksi dan sebagainya. Membuka peluang kepada industri baru untuk merancangkan ekonomi negara memang akan diambil perhatian. Isu kemalangan jalan raya yang tinggi, memang kita tahu bahawa isu kemalangan ini adalah satu isu yang besar. Cadangan yang dibawa oleh Yang Berhormat tadi meletakkan gambar-gambar kemalangan negeri, mungkin satu pendekatan yang boleh diambil kira, tetapi seperti juga Yang Berhormat Alostar katakan, mungkin kita juga kena menjaga perasaan keluarga-keluarga bangsa. Kalau dipaparkan gambar-gambar yang melibatkan kemalangan sesuatu mangsa itu, apakah perasaan keluarga mereka? Jadi ini perlu kita lihat. Tetapi bagi saya yang penting ialah kesedaran itu mesti dia mesti kita fahami di kalangan kita sendiri. Dan sebagai setiap ketua isi keluarga, kita kena adakan kesedaran ini kepada anggota-anggota keluarga. Saya ambil contoh, rokok juga kita ada gambar-gambar kanser paru-paru, kanser dan sebagainya. Tapi gambar di depan kotak rokok itu tidak menghalang orang yang merokok membeli rokok. Jadi itu perumpamaan yang sama. Jadi kita mesti menyedarkan mereka bahawa yang pentingnya keselamatan jalan raya ini mesti kita jaga bersama-sama. Dan kesedaran di atas jalan raya itu sangat penting supaya kita mesti memandu secara berhemah dan bertanggungjawab. Kerana apabila kita berada di jalan raya, kita bukan saja bertanggungjawab di atas diri kita. Kita juga ada tanggungjawab kepada orang lain. Itu yang mesej yang sangat penting yang perlu kita sampaikan. Yang terakhirnya, Yang Berhormat Arau bangkitkan isu taksi. Sebenarnya kalau untuk taksi kepada orang muda nak kota 1,000 tak ada masalah. Arau, kalau ada permohonan hari ini kita luruskan, tak ada masalah. Tetapi persoalannya dari segi industri taksi ini, saya tak tahulah sama ada anak muda berminat atau tidak untuk untuk melibatkan diri dalam industri taksi. Sebab anak-anak muda sekarang ini lebih cenderung kepada industri e-hailing. Dan memang saya ada perbincangan dengan syarikat-syarikat e-hailing untuk memudahkan kemasukan anak-anak muda. Kalau mereka yang tak mampu untuk membeli kenderaan sendiri, kita ada mekanisme yang boleh kita work out dengan syarikat pengendali
supaya membenarkan anak-anak muda ini bukan saja terus ada kenderaan untuk membantu untuk mencari nafkah pendapatan, lesen PSP kita akan cuba pemudahkan. Jadi kalau Arau ada anak muda 1,000 ke, malah 10,000 ke, bawalah kepada kita, tak ada masalah. Senarai nama bagi kepada kita, kita akan Yang Muhammad, dalam masa seminggu berapa Yang Muhammad nak bagi kota dekat saya? Sebab saya akan elan dalam TikTok saya yang sekarang ada 36 kita juta. tak bagi kota kepada ahli parlimen Yang Muhammad Arau. Oh ya, bukan ahli parlimen Yang Muhammad Arau ni sebab nak buat percubaan. Bagi saya seminggu. Sekiranya saya akan hantar 1,000 nama orang muda. Bawa, tak ada masalah. Okey. Saya akan Dengan ini orang muda Malaysia kita akan buat yang terbaik. Kita saya harap akan Menteri minta pegang Dewan janji. Pengarah APAD untuk Saya tanya Muhammad, boleh tanya sikit boleh tak? Untuk koordinat. Okey. Ni kenapa Puspakom ditarik balik hak monopoli? Tak payah jawab betulan lah, tulis. Terima kasih. Saya boleh jawab, tak ada masalah Yang Muhammad. Saya tahu apa hujah yang cuba dibawa oleh Yang Muhammad Arau. Puspakom ini yang pertamanya bukan ditarik balik. Operasi Puspakom ini sebenarnya akan dilanjutkan. Konsesi 15 tahun akan diberikan kepada Puspakom untuk teruskan operasi mereka lebih 15 tahun lagi. Tetapi bezanya ialah konsesi yang akan diberikan ini dia tak ada lagi had eksklusif. Yang sudah diberikan eksklusif 30 tahun. Jadi sudah banyak rintihan termasuk pemandu-pemandu taksi Yang Muhammad Arau. Pemandu-pemandu taksi mengeluh sebab dia kata tak ada pilihan, tak ada competition. Terutamanya di Sabah Sarawak. Cawangan-cawangan tak cukup dan sebagainya. Jadi kita nak membuka pasaran itu kepada pemain industri lain. Kalau Arau nak buka syarikat satu lagi untuk bersaing dengan Puspakom, silakan. Tak ada masalah. Saya tahu Arau pernah memiliki syarikat benas dulu. Jadi sekarang kita membuka peluang. Kalau Arau ada minat untuk katakan terlibat dalam perindustrian pemeriksaan kenderaan ini, kita tak ada masalah. Boleh bagi kertas cadangan, kita akan lihat. Tetapi sudah tentu kita akan berlaku adil kepada Puspakom. Apa saja syarat yang dikenakan kepada Puspakom akan juga dikenakan kepada mana-mana syarikat lain yang diberikan lesen untuk memeriksa kenderaan ini. Apa yang kita nak buat supaya ialah ada persaingan. Ada persaingan dalam industri ini dan meningkatkan mutu perkhidmatan kepada pemandu taksi, kepada pemandu e-hailing, kepada pemandu kenderaan perdagangan dan sebagainya. Sebab yang mengeluh Yang Muhammad Arau ialah pemandu taksi, pemandu lori, tunggu lama dekat Puspakom dan sebagainya. Itu sebabnya kita buka supaya tambah mutu perkhidmatan itu. Jadi saya nak akhiri Yang Muhammad Puan Yang Ketua, saya nak memberikan mesej dan juga menasihati supaya semua pihak, semua orang semasa musim perayaan yang akan datang, Hari Raya, supaya berhati-hati di jalan raya. Menjaga keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Semua ahli Yang Berhormat saya ajak supaya sama-sama menjalankan kempen. Sebab kita ada banyak program di Kementerian Pengangkutan. Termasuklah kempen untuk kita menyedarkan orang ramai menggunakan child seat umpamanya. Masih ada peruntukan yang akan kita bantu untuk memberikan subsidi kepada pemilikan child seat. Ini kerusi kanak-kanak. Saya harap ahli-ahli Yang Berhormat juga menyokong program-program kesedaran ini supaya sama-sama kita menyedarkan orang ramai betapa pentingnya keselamatan jalan raya. Dan pelbagai aspek keselamatan perlu kita tambah baik. Dan saya berharap semua pihak memainkan peranan supaya memastikan Hari Raya ini selamat untuk semua. Semua boleh balik kampung dengan selamat untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih Yang Berhormat. Tapi saya nak beritahu Yang Berhormat, ini adalah pandangan cukup baik dan ahli parlimen diberi tanggungjawab. Cuma nak beritahu kami balik hari ini tangan kosong, tidak ada. Ahli-ahli parlimen sana dapat seorang 800,000. Jadi ini tidak adil. Kosong Terima kasih. Walaupun kita ambil ingatan bahawa memandulah dengan cermat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah sebut terbuka untuk perbincangan. Jadi tak ada soal tangan kosong dan sebagainya. Kita berlaku adil, kerajaan perpaduan akan cuba buat yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Berlaku adil kepada semua pihak dan kita akan menjalankan tanggungjawab dan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Saya mengakhiri ucapan saya dengan merakamkan ucapan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan sidang parlimen pada kali ini, termasuklah Tuan dan Puan Yang Di-Pertua, kepada setiausaha Dewan Rakyat, kepada bentara-bentara, kepada kaki tangan parlimen, kepada anggota-anggota keselamatan, kepada pemandu-pemandu bas yang membawa ahli-ahli parlimen dan juga kaki tangan parlimen ke parlimen setiap hari secara percuma melalui bas rapid.
dan juga kepada rakan-rakan media yang membuat liputan. Saya ucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada rakan-rakan yang beragama Islam yang akan meraihkan Hari Raya Aidilfitri dengan selamat pada tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987. Majlis dalam jawatan kuasa. Pasal-pasal 1 hingga 7. Pasal-pasal 1 hingga 7 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Puan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Puan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Puan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987. Yang Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul menurut Peraturan Mesyuarat 27 dalam kurungan 3 di bawah Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan supaya majlis ini mengikut perenggan 8 dalam kurungan 3, kurungan A, kurungan 4 Akta Tata Cara Kewangan 1957 iaitu Akta 61 mengambil ketetapan bersetuju supaya kerajaan melalui Menteri Kewangan diperbadankan membuat pelaburan dengan menukar baki pinjaman kerajaan Malaysia sebanyak RM165,282,814 kepada UDA Holdings Berhad, sebuah syarikat dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan diperbadankan kepada Equity bersamaan RM165,282,814 unit saham biasa pada nilai RM1 bagi satu unit saham yang dibentangkan di hadapan majlis ini. Tuan Yang Pertua, saya mohon mencadangkan usul untuk Dewan ini mengambil ketetapan sebagaimana yang telah saya sebutkan, supaya kerajaan Malaysia melalui Menteri Kewangan diperbadankan membuat pelaburan dengan menukarkan pinjaman kerajaan Malaysia sebanyak RM165,282,814 kepada UDA Holding Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki oleh Menteri Kewangan diperbadankan, kepada Equity dalam UDA bersamaan dengan RM165,282,814 unit saham biasa pada nilai RM1 bagi satu unit saham. Tuan Yang Pertua, mengikut peruntukan di bawah perenggan 8 dalam kurungan 3, kurungan A, kurungan 4 Akta Tata Cara Kewangan 1957 atau Akta 61, Menteri Kewangan boleh membuat pelaburan wang dalam kedudukan kredit persekutuan dengan mana-mana bank
atau selainnya dipegang oleh Persekutuan selepas dibenarkan oleh resolusi Dewan Rakyat. Sehubungan ini, persetujuan Dewan Yang Mulia ini adalah dipohon bagi membolehkan Kerajaan Malaysia membuat pelaburan dalam UDA dengan menukarkan status pinjaman Kerajaan Malaysia berjumlah RM165,282,814 kepada equity melalui pemilikan saham. Tujuan pinjaman ini ditukarkan pada equity adalah untuk mengurangkan beban keuangan UDA, memandangkan sumber keuangan UDA adalah terhad iaitu melalui dana sedia ada yang telah diperuntukkan untuk perbelanjaan operasi syarikat dan melaksanakan projek-projek pembangunan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negara di samping menjaga kepentingan Bumiputera di kawasan bandar. Walaupun kedudukan keuangan UDA adalah kukuh, namun berdasarkan peraturan perakaunan, hasil perlu direkodkan setelah transaksi selesai walaupun pembayaran masih belum diterima. Oleh yang demikian, mengikut peraturan perakaunan, UDA perlu merekodkan transaksi penjualan Bukit Bintang Plaza kepada Zurah Permai Sdn Bhd sebanyak 354 juta sebagai hasil dalam rekod mereka. Akan tetapi, setakat Ogos 2022, UDA hanya menerima sebanyak RM228,300,000 dengan RM126,490,000 yang sepatutnya dibayar pada bulan Julai 2022 masih belum diterima. Hal ini secara tidak langsung telah menjejaskan kedudukan aliran tunai UDA di samping menjejaskan rencana pelan perniagaan 5 tahun kumpulan UDA, termasuklah komitmen bayaran yang telah dijadualkan yang seterusnya memberi impak negatif pada unjuran aliran tunai UDA. Penukaran sebahagian baki pinjaman sebanyak RM165,282,814 kepada equity akan mengurangkan jumlah liability syarikat dan meningkatkan equity UDA kepada RM500 juta. Hal ini secara tidak langsung dapat memperbaiki gearing level dengan izin memandangkan pada masa ini equity UDA adalah rendah berbanding syarikat hartanah lain. Dengan peningkatan equity ini, ia akan membolehkan UDA mendapatkan pembiayaan dari bank komersial lain untuk melaksanakan projek-projek UDA. Dengan peningkatan equity UDA kepada RM500 juta ini juga akan mengurangkan nisbah hutang ke equity, debt to equity ratio dengan izin, sebanyak 60.5% iaitu daripada 1.19 kali kepada 0.47 kali. Justru itu, bagi membuat keputusan berkonsepkan win-win situation dan membolehkan UDA untuk meneruskan operasi serta mengukuhkan lagi aliran tunai UDA, kerajaan bersetuju untuk menukarkan pinjaman kerajaan sebanyak RM165,282,814 kepada equity. Penambahan modal sebanyak RM165,282,884 ini akan meningkatkan modal UDA kepada RM500 juta, di samping akan memberikan UDA lebih ruang untuk meningkatkan pemilikan hartanah oleh Bumiputera. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Ada yang menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Baik, terima kasih. Yang berhormat, masalah sekarang ini ialah seperti yang telah pun dibentangkan oleh Menteri, terbuka untuk dibahas. Tidak ada? Menteri? Baik. Yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan di bawah nombor 5 dalam aturan urusan mesyuarat dan usul hari ini hendaklah disetujukan. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Yang Berhormat. Yang Berhormat, dalam minta penjelasan dalam kertas arusan urusan pada hari ini tidak termasuk UDA. Ada. Tapi saya tanya Muhammad, sebab mereka ni terbangun-bangun, mereka tanya saya nak bahas ataupun tidak. Jadi bawah peraturan Muhammad tolong maklum kepada semua ahli parlimen yang baru tentang usul ni. Saya tanya tadi ada yang nak bahas, siapa yang tak bangun? Dia tanya panduan petua. Oh. Tak berkenan ni. Kalau Yang Berhormat buka
It's order of the day. Ya, bukan. Nak tanya petua dalam tu tentang usul ni. Petua perbahasan. Seperti biasa. Seperti biasa. Terima kasih ya. Mereka minta petua ya. Okey. Petua telah pun diberikan, lain kali kita buat lain lah. Alhamdulillah. Lain kali saya akan bahas dengan Baik, terima kasih. Ketua WIP ambil ingatan lah lain kali ya. Beritahu kawan-kawan bagaimana ni. Baik. Ahli yang berhormat, mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 telah berlangsung selama 31 hari mulai dari hari Isnin 13 Februari hingga hari Selasa 4 April 2023. Syukur Alhamdulillah, persidangan kali ini kita diberi peluang melaksanakan secara penuh istiadat pembukaan penggal Parlimen setelah 3 tahun menandangi risiko menular COVID-19. Mesyuarat kali ini menyaksikan Dewan Rakyat telah meluluskan usul menjunjung kasih di atas titah diraja Belanjawan 2023 dan sebanyak 12 rang undang-undang serta 4 usul dari pihak kerajaan. Dalam pada itu, mesyuarat kali ini juga telah memperlihatkan pelbagai pembaharuan telah kita terapkan dalam urusan Dewan Rakyat. Antara pembaharuannya adalah waktu pertanyaan-pertanyaan menteri ataupun MQT bagi hari Selasa telah dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada mesyuarat kali ini juga memperlihatkan jumlah pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan kerap kali melebihi dari 10 pertanyaan lisan. Ini disusuli dengan urusan khabar khas yang telah memberi peluang kepada ahli yang berhormat seramai 7 ahli daripada pihak kerajaan dan 6 ahli dari pihak pembangkang untuk mempengerusikan secara sementara mesyuarat khabar khas di bawah peraturan mesyuarat 16/5. Tidak pernah terjadi. Selain itu, usul berkenaan perkara takbir kerajaan di bawah perkara mesyuarat 17 di Kamar Khas kali ini boleh diucap lebih daripada 2 usul, iaitu maksimal 4 usul daripada 2 ahli yang berhormat, dan ini membawa jumlah sebanyak 83 ucapan telah dirunding di Kamar Khas pada kali ini dalam masa 29 hari. Melihat kesungguhan ahli yang berhormat dalam urusan Dewan, sidang Dewan Rakyat juga kerap berlanjutan hingga waktu malam. Terdapat juga hari yang di mana sidang tidak ditangguhkan pada jam 1 tengah hari. Ahli yang berhormat, saya dan timbalan-timbalan saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah memberi kerjasama bagi membolehkan perjalanan majlis mesyuarat dapat disempurnakan sepanjang tempoh persidangan ini. Tidak saya lupakan juga ucapan terima kasih kepada semua pegawai kerajaan, warga Parlimen Malaysia khususnya bahagian pengurusan Dewan Rakyat, wakil media massa serta semua pihak yang turut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengendalian urusan majlis mesyuarat sepanjang tempoh Dewan ini bersidang. Yang berhormat, sebelum saya mengakhiri kata, saya nak berpantun. Tak pernah pantun, ini kali pertama saya pantun. Ahli yang berhormat menjadi sanjungan bersama berjuang politik bersih. Istiadat pembukaan penuh keagungan, titah diraja dijunjung kasih. Saya mengucapkan kepada semua selamat pulang dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Semoga ahli yang berhormat sentiasa sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Akhir kata, saya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat berpuasa dan tempoh berbaki dalam bulan Ramadan ini dan merakamkan salam Aidilfitri kepada semua umat Islam dan seluruh rakyat Malaysia, khususnya the frontliners. Semoga sambutan ini bakal disambut dengan penuh keinsafan dan kegembiraan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga ke satu tarikh yang tidak ditetapkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pulang ke destinasi masing-masing dengan penuh bergayanya arau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi.